Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik hari ini saya nak cerita pasal FOV, Field of View, dan apa yang kita patut nampak sebagai seorang pelumba. Jadi saya cuba memberikan gambaran dan perspektif seorang pelumba, apa yang dia nampak sebenarnya. Jadi kita secara umum tahu dalam kereta pelumba, dia rendah, seat dia rendah, dia tak seat tinggi macam ni, dia duduk atas lantai. Jadi sepatutnya view yang anda nampak sebenarnya adalah bahagian atas ni saja. Jadi kalau macam view sekarang ni adalah view seorang pemandu kereta penumpang biasa So dia tinggi ke bawah, nampak ke bawah macam tu. Tapi sebagai seorang racer, dia lagi rendah, dan kemungkinan besar dia tak nampak semua ni dan dia terpaksa turunkan rear dia ke bawah macam ni. Jadi kita kena tahu seating dia pertama rendah, dan saya assume dia ke depan sedikit sebab nak bengkokkan kaki, nak mudahkan hal itu. Ada ruang kat bawah ni, dia akan sit macam ni lah, rendah macam tu lah Dan satu lagi ialah kedudukan steering dalam kereta lupa. Biasanya rapat ke dada, dia tak dah rapat sangat, tapi sampai tahap tangan tu L, dia bukan macam ni lah. Dia kena jadi L macam ni. Selalu dia macam tu lah. Dan kedudukan steering ni biasanya tinggi, macam tu, supaya pelumba akan membelok menggunakan kuasa bahu, dan ruang untuk kaki dia bekerja sangat luas. Dan biasanya pelumba-pelumba kereta ni yang badan dia kecil je, dan tak melebihi 80 kg. Jadi kita kena membayangkan diri kita ni kecil dan tidak melebihi 80 kg, ataupun tengok pemandu F1 yang mana ada melebihi 70 kg. Jadi dia kecil dan ke bawah. Jadi simulator modeling kereta mereka mengikut saiz badan dan berat mereka lah. Jadi macam saya yang agak tinggi ni, dia hampir ke bumbung, dia nampak view ke bawah macam tu, dia serentak lah macam tu. Apa yang berlaku lepas tu, orang ketika helmet. Lepas tu satu lagi, apa yang mata pelumba nampak lah, apa yang dia nampak. Benda bawah ni dia tak nampak, dia jeling saja. Biasanya betul macam saya, kalau ikutkan nampak lah, sampai saya nampak lah, sebab saya punya FOV mata ni memang luas lah kan. Tapi kalau katakan dalam VR, mata terbatas, sebenarnya dia fokus kat sini je. Lagi atas ni, katakan kita punya vertical height terbatas, patutnya nampak daripada atas separuh meter ni, ataupun nampak ni dan atas ni je sebenarnya. Kita mengassume menggunakan triple screen lah kan. Tak adalah kalau triple screen tu vertical height tinggi, apa tu vertical lah, vertical lah, horizontal macam ni kan, tu nampak lah ni. Tapi kalau makin rendah, sepatutnya anda fokus dekat sini sajalah. Dan saya akan simulate sama ada saya perlu toleh ke nak tengok side mirror. Saya tengok depan, saya nak tengok kereta belakang. Mata saya boleh bergerak lah. Saya tengok depan, mata saya bergerak, nampak lah ke belakang. Kalau nak tengok betul-betul macam ni lah. Satu lagi ialah yang ni kita jeling saja. Ini jeling, nampak. Tapi untuk tengok mirror belah sana, saya terpaksa toleh. Ni betul menunjukkan kepala bergerak. Tapi bila kita dalam VR, virtual reality, benda ni kabur tau, tu yang masalahnya. Kadang-kadang ada orang bila kabur tu yang masalah. Dia tak sama macam real life punya resolution. Jadi ada satu VR ni, nama dia Varjo, VARJO, version ketiga. Dia mampu replicate apa yang mata kita nampak dalam VR. Macam saya menggunakan Oculus Rift, saya terpaksa toleh untuk tengok side mirror, sebab FOV dia terbatas macam ni. Ibarat saya pakai scuba dive, betul saya nak tengok, kena macam tu, saya tak boleh menjeling mata saya. Itu disebabkan oleh FOV 110 degree yang terbatas dalam Oculus Rift S. Saya gunakan S lah, saya guna CV1. Jadi kalau guna triple screen, benda ni duduk dekat sini lah. Macam mata saya dekat sini. Jadi kena betul lah kan bantuan. Anda set up triple screen, anda pergi kat kereta anda, jarak ni macam mana. Jadi sampai tahap 1/1
nisbah satu lah dia punya ratio lah kan. Macam saya ni, kalau saya tak tengok bawah ni, macam saya fokus ke depan, saya nampak benda tu jelas dekat saya punya bumper view. Jadi saya membayangkan itulah jadi reference saya. Yang kat bawah ni semua tak perlu sebenarnya. Jadi dalam triple screen anda tu, saya assume triple screen, vertical height tak besar, jadi patutnya anda fokus bahagian dashboard ke atas dan lebihkan ni, dan lebihkan kepada apa yang anda patut nampak dekat jalan raya, bukan nampak kat dalam ni. Yang kat dalam ni anda boleh guna aksesori third party lah, guna guna tablet ke apa ke kan. Dan sepatutnya anda tak nampak steering virtual anda dalam tu. Steering kena hide, nampak steering simulator anda lah, macam ni lah. Jadi itu je tips saya bagaimana nak untuk buat mengadjust FOV supaya 1:1. Yang ni untuk perspektif seorang simulator yang mencari kebenaran. Bukan kebenaran lah, dia nak simulate benda betul lah kan. Jadi kalau perspektif seorang gamer sini lain, dia nak nampak segala-galanya dalam satu monitor. Itu yang jadi FOV tu dia tinggi kan, 70 lebih ke 80 lebih, supaya segala-galanya nampak dalam satu monitor. So kalau itulah kekangan, sebab monitor saya tak besar kan. Jadi kalau anda ada akses ke monitor TV 55 inci, 75 inci ke, anda boleh dapat perspektif satu persatu ni. Jadi sebab itulah saya move ke VR terus. Dia terus menyelesaikan masalah dan dapat perspektif 1:1. Tapi dengan penalti lah. Penalti panas guna VR, kepala berat, sebab pakai headset VR satu hal, lepas tu kena pakai headset lagi, headphone satu hal, macam letak tonggas kat atas kepala untuk dapat view 1:1. Itulah harga yang perlu dibayar oleh seorang pengguna VR. Okey, jadi itu saja pandangan saya dan guide bagaimana perspektif seorang pemandu, dan sepatutnya apa yang perlu di set up dalam set simulator anda. Saya punya motor 1:1, kena nampak sebiji macam apa yang nampak dalam real life. So barulah nama dia, saya seorang peminat hobi simulator, dan nama Simulate. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.